Bersempena dengan bulan kemerdekaan tahun ini, kita buat episod khas bersama dengan Tourism Malaysia. Kami nak bawa anda mengikuti pengembaraan by TV ke sebuah kampung untuk menyingkap kembali budaya serta makanan kampung yang unik. Kita juga nak explore keindahan landscape hutan hujan tropika yang cantik berlatar belakangkan banjaran Titiwangsa yang jarang kita tahu. Assalamualaikum semua. Okey, hari ini saya dengan Kapten Harun, kami akan bersama dengan Tourism Malaysia. Kita nak pergi ke Lenggong. Sebelum kita pergi ke Lenggong, kita diminta berkumpul dahulu dekat Tourism Center kat sini. So first time sampai kat sini, tempat dia nampak memang cantik juga lah rupanya. Okay, ni dia punya main building dia. Kat sini memang jadi tempat untuk dapatkan information berkenaan dengan Malaysia. Bangunannya pun sejak 1935. Oh, dah lama dah juga kawasan sebenarnya, kawasan sini. Di tengah-tengah bandaraya ni, kita ada Ritz-Carlton, ada Menara Kuala Lumpur. Kita naik tu hari tu, travelog sebelum ni. Kemudian kita ada juga dengan dekat Suria KLCC. Kita akan bergerak daripada KL. Kita nak naik yang ni. Tak sangka pula Oh, nombor plate dia pun cantik lah kat sini. Mulanya bajet kita ingat nak naik yang ni. Sekali rupanya nak naik yang ini. Dia sama macam kereta kita Red TV yang berada di Singapura. Tapi kita akan explore cara Velfire. Kenderaan ni disediakan oleh ni lah daripada Tourism Malaysia. Kita pun tak expect juga dia nak bawa kita naik apa? Velfire. Okey, kita dah bersama dengan blogger kita. Sini dah sampai dah. Okey. Dia pakai full, nampak ada mask, ada semua. Ada mask apa? Kita tak ada. Kebal sangat. Puan Sarwani. Cikgu saya cakap kalau orang lambat dia kena ketuk tampi. Okey. Ada 4 orang. Kami dah sampai pukul 6.46. Sebelum subuh kita sampai tau. Tak apa, kita tunggu. Ada masa nanti kan kita minta balik. Nanti dia belanja kita aiskrim, kopi, semua dia belanja. Okey, Cik Razlan. Okey. Assalamualaikum. Kita dah letak dulu barang-barang kita dekat dalam van yang kita akan gunakan untuk pergi ke Lenggong. Kemudian kita akan pergi breakfast dulu. Lama juga ni nak tunggu ni, dah lapar ni. Pada pagi tak makan ni, jadi kita isi perut kita dulu supaya kenyang dan kita boleh tidur. Tak adalah. Kita akan breakfast di cafeteria Matic. Cecek timun kan? Kena ada sayur. Dalam makanan breakfast kita kalau tak ada sayur ni macam tak sah. Kena cari timun. Mana timun? Kak, timun tu. Breakfast nasi lemak dengan teh ais memang kombinasi terbaik. Dan lepas makan, kami berkumpul untuk simple briefing berkenaan perjalanan yang kita akan tempuhi selepas ini. Kita akan bergerak ke Lenggong. So kita akan naik van. Van. Luas lah van dia. Kalau sebagai kapten kan, kita berada di depan. Sekarang ni saya berada di belakang sebagai peserta kepada trip ke Lenggong kali ni. Jadi perasaan saya memang excited lah. Kita nak tengok sepanjang perjalanan di sana. Saya berazam untuk tidak tidur. Perjalanan ke Lenggong dari KL mengambil masa lebih kurang 4 jam. Alhamdulillah cuaca sangat baik sepanjang perjalanan kami kali ini. Dapatlah kita nikmati pemandangan langit biru yang cantik. Kita dah sampai di area Tapah, membuktikan yang saya masih lagi tak tidur. Kat belakang tu dah tidur lah. Selalu kalau kita travel, biasa kalau ni kita yang drive kan. Orang kata kalau ngantuk macam mana pun cuba tahan. Tapi hari ni sebab kita jadi turis, jadi kita pun apa lagi ambil peluang lah kan.
lenggong. Tengok tu dia punya rumah dia. 2 tingkat. Tepi sungai pula tu. Wah, terasa macam nak terjun terus. Okey, assalamualaikum. Assalamualaikum. Kita dah sampai ke kampung Jepur. Kita akan makan tengah hari dulu kat sini dekat tepi Sungai Perak. Cuaca pun sangat cantik hari ni. Oh, dengan langit biru dia. Ya, jadi kita makan makanan yang paling istimewa di sini. Kebebe. Saya pun tak tahu apa kebebe tu. Nanti kita tengok kejap lagi. Oh, memang cantik lah. Pondok dia buat, pondok daripada buluh. Ini untuk santai-santai untuk melihat view di tepi Sungai Perak. Wah, memang luas gila lah nampak kat sini. Oh, siap ada sangkar ikan lagi kat situ. Dekat sini dia ternak ikan patin dan juga ikan talapia. Kalau nak makan, ambil je fresh-fresh dan kemudian kita masak. Dimasak oleh orang kampung. Jadi JT ni memang projek dan sumbangan daripada Pusat Ahli Parlimen Lenggong. Okey, bagi yang tertanya-tanya apa itu MyKP. Okey, My itu singkatan kepada Malaysia. KP itu adalah Komuniti Perikanan. So bila cerita tentang MyKP ni, dia ada satu Malaysia. Mereka bukan sahaja terlibat dengan perikanan, tetapi juga usahakan macam kita buat ni lah, percutian kat sini. Ada buat resort, ada buat homestay, pergi mancing, nak pergi memukat ke apa semua. So ini dah salah satu daripada modus operandi kepada MyKP. Okey, menurut daripada penerangan daripada penduduk kampung, buluh-buluh ini didatangkan khas daripada Kuala Lumpur. Buluh biasa tetapi telah dilakukan rawatan supaya dia tahan lama. Dia tak ada bubuk kat situ. Dia punya buluh dia licin je. Jadi tak ada masalah kalau kena hujan ke. Jadi memang puas hatilah. Boleh meninjau daripada menara tinjau. Kemudian mereka juga ada sediakan dekat situ ada bot-bot pelancong. Siapa yang nak pergi casting, nak mancing apa semua tu pun ada disediakan juga daripada orang-orang kampung kat sini. Kat sini pun kita ada surau. Ni surau Al-Amin. Tak sempat nak kejar waktu, so boleh nak jamak ke, nak kasar ke kat sini. Siap ada katil lagi kat dalam tu. Kita tengok. Ini boleh kata selesa lah. So sekarang ni pun tengah ada dalam pembinaan. Nak buat tandas lagi. Dia as long as bila kita travel ni, ada tempat makan, ada tempat rehat, ada tempat solat, ada tandas. Dah kira macam perfect lah kat situ. Kalau macam kereta kita bawa macam minivan ke, kita buat MPV ke, even van besar macam kami naik tadi pun memang boleh masuk ke kawasan ni. Jadi jangan risau. InsyaAllah tempat parking memang cukup. Kita tak tahu lagi apa lagi, banyak tempat lagi yang kita nak pergi. Tapi sampai kat sini saja pun dah macam-macam benda yang kita dah boleh buat dekat sini. Jadi kalau kata nak datang sini, pastikan booking dahulu. Sebab kat sini dia akan masak makanan-makanan kampung. Memang rare lah dia punya masakan-masakan dia. Terliur kami dibuatnya bila lihat masakan kampung yang dah siap terhidang. Memang rare lah. Okey, inilah masalah dia bila datang ni tim media. Dia bukan makan dulu, semua keluarkan kamera, semua keluarkan handphone. Bukan apa, semua nak siapkan assignment yang diberi. Dah siap assignment barulah nanti makan dengan apa orang kata dengan tenang hati. Betul semua? Okey, ni masak lemak cili api bang ikan tenggalan daripada Sungai Perak. Tangkap kat sebelah je. Kemudian kita ada ikan talapia kat sini dengan sambal dia. Masak alatai Okey, lepas tu kita ada ulam-ulam. Kerapu alatai. Okey, kemudian kita ada ikan pakasam kat situ. Ini sambal pisik. Okey. Yang ni bang? Ini kerabu. Okey, ini kerabu. Itu kata dia cepat. Malam dia ada tapi 10 jam. Kita makan tengah hari berlatar belakangkan sungai yang ada dekat sini. Ini makanan tradisional yang ada kat sini. Ulam-ulam yang ada ni dicampur dengan sambal picit. Dibuat daripada belimbing. Masuk mulut. Oh, dia tak adalah pedas sangat, tetapi rasa bila masuk dalam mulut tu, ulam-ulam yang macam ni dia rebus dan kita makan fresh-freshnya. So nak makan ikan ni kena cari dia punya tulang dulu, sebab ikan ni banyak tulang. Kita rasakan. Bismillah. Sangat fresh, lembut. Yang paling penting sekali, ikan perkasam memang favourite. Kita makan dengan nasi terus. Ikan perkasam ni ada 2 tempat je yang famous. Satu perkasam Kedah, satu lagi perkasam Perak. Tetapi perkasam Perak ni
Dia special sikit sebab apa? Rasa dia lagi unik, lagi masam sikit berbanding dengan yang Kedah punya lah. Ni dia buat daripada ikan loma. Jadi kena cuba, kena rasa, kita kena makan. Memang terbaik masakan kampung dekat Kampung Cepo ni. Korang wajib experience makanan kampung mereka tau. Lepas dah makan, kami terus bertolak ke chalet kami berdekatan dengan Sungai Sumpitan. Kita dah sampai dah dekat beranda Sungai Sumpitan, Lenggong Geopark. So selama 3 hari 2 malam kami akan bermalam dekat sini. Sekarang ni musim panas dekat kawasan Lenggong ni, jadi agak terik sikit lah, dia punya panas je. Tapi apa pun, belakang ni saja boleh terjun. Memang best lah. Ada kerusi untuk kita relax sambil menghadap ke sungai ni. So kat sini ada 10 buah penginapan yang ada. Kalau bawa 40 orang pun muat juga. Penginapan ni sampai ke hujung sana. So kita akan masuk. Plastik pun tak buka lagi ni menandakan baru lagi kan. Wah, luas kat dalam ni. Jadi kita nampak paling utama sekali peta Lenggong. Kita nak tahu kat mana tempat-tempat yang menarik dan kat mana 27 tempat geopark yang ada. Jadi kalau kita bawa family, kita boleh tempatkan satu katil king ataupun queen dekat sini, dan juga anak-anak boleh tidur di katil 2 tingkat ni lah. Sangat selesa. Kalau kita nak privacy, bidai dia special sikit. Dia nak gelap, nak cerah. Nak gelap, nak cerah. Kalau nak rasa macam suasana kampung sikit, selalu dia pakai kipas. Kalau tak, boleh pasang aircon. Dan toilet yang ada, dia luas. Dan juga yang paling penting sekali, kalau anda takut sejuk, ada air panas dekat sini. Jangan risau, tak ada masalah. Sabun semua sekali ada. Tak tahulah kalau masuk kampung ni nak serika baju ke apa kan. So ni ada. Tu dia. Disediakan lokal dan juga ni. Serika pun ada. Okey, kat sini perkara yang paling pantang sekali nak buat dalam bilik ni. Yang pertama merokok, yang kedua memasak. Kenapa dia tak bagi memasak? Sebab apa? Sebab dia nak anda merasai masakan di kampung ini sendiri. Malam-malam ataupun pagi-pagi nak minum air Nescafe 3-in-1, tak ada masalah. Ada air heater kat sini, boleh panaskan air dan minum. Tadi kat depan ni, sekarang bahagian belakang dia. Kalau korang mandi sungai, baju basah-basah semua tak payahlah kan, tak dalam. Ada penyangkut baju. So, penyangkut baju. Kalau korang sebenarnya tidur malam, kalau nyamuk banyak sangat, so dia letakkan kat sini ada jaring untuk perangkap nyamuk supaya tak masuk kat dalam. Okey. So orang kata kalau malas nak mandi dalam bilik air kita tadi tu kan, malas nak mandi, so terasa nak mandi sungai terus, kita bangun pagi-pagi je terus boleh terjun terus. Bayangkan pagi-pagi dengan keadaan sunrise, dengan cantiknya dia punya golden hour kat sini, terus kaki boleh jejak masuk dalam sungai terus. Kalau tengok dia punya kawasan ni memang dijaga betul oleh owner kepada penginapan kita ni. Boleh kata macam tak ada sampah kat sini. Itu saya boleh bagi A. Susah lah nak nampak sampah ke apa ke. Memang dijaga betul lah oleh owner untuk resort ni. So kat sini setakat nak mandi, nak rendam-rendam badan, memang boleh sangat. Tapi kalau nak terjun tiruk tu agak susah sikit lah. Bukan susah lah, agak bahaya sebab ni kawasan jeram, kawasan batu-batu banyak. Dia tak berapa dalam sangat. Anak-anak yang umur bawah daripada 12 tahun pun kita rasanya sesuai untuk kita mandi kat sini. Dalam penginapan kita tidak dibenarkan untuk memasak. Tapi jangan risau, dekat sini disediakan untuk kita buat barbecue, buat masak-masak. Angkat sikit. Jangan risau, dia punya arang ke apa boleh minta terus dekat owner kita. Dekat pejabat dia sebelah ni je. Belakang tu dia punya restoran dia untuk sarapan pagi, makan tengah hari, makan malam, komplit lah. Bila sampai saja ataupun duduk saja menginap di sini, semua dah ada. Daripada tempat tidur, tempat makan, tempat mandi, tempat bersukaria. Tu dekat ujung sana tu, kawasan tu sebenarnya kawasan yang lebih besar lagi. So kalau kata nak buat event company ke, ada camp motivasi ke, so kat situ kawasan dia luas. Dia ada dataran kat situ. Kemudian ada juga kita boleh turun ke sungai terus. Kalau kepada anda yang datang ke sini, ke Lenggong, iaitu tapak warisan dunia yang telah diiktirafkan oleh UNESCO, jangan lupa datang ke beranda Sungai Sumpitan. Tahukah anda 80% penonton Ray TV masih belum menjadi subscribers? Sokong kami dengan tekan butang subscribe
Untuk kami bina lebih banyak konten berkualiti dan automatik anda menyalurkan dana 100% penghasilan Rai TV kepada asnaf dan anak yatim. Caranya mudah, subscribe dan sesudah subscribe tinggalkan komen bagi algoritma YouTube menjadikan video kami lebih dilihat dari berbilion-bilion video yang ada. Sampai ke laluan masuk ke hutan Lipo Lata Kekabu. Okey, nak masuk ke dalam ni lebih kurang dalam 1 km saja. Jalannya pun separata ni. Tak ada masalah untuk kenderaan masuk. Macam Alphard masuk, menangis lah. Tu jalan dia. Jangan bawa Ferrari masuk dalam ni. Cepat. Kita dah sampai dah dekat pintu masuk ataupun pintu gerbang Taman Ekorimba Lata Kekabu. Jarak perjalanan dia lebih kurang dalam 10 minit macam tu lah nak masuk ke air terjun dia. Mungkin akan naik sampai ke atas sekali. Lagi tengok keindahan dia. Sebenarnya pelbagai kemudahan disediakan. Ada bilik persalinan, ada gazebo, ada tandas. Dekat sini pun ada chalet VIP, Dewan, 200 tapak kemah dan komersial lah. Ini bahaya Jadi kepada semua yang nak mandi dekat sini kena hati-hati, kena tengok cuaca macam hujan. Kalau tengok daripada atas bukit memang banyak, janganlah suka-suka untuk nak mandi kat sini. Tapi dia ada juga tempat yang dilarang untuk berkemah Mungkin sebab kat sini kawasan batu-batu dan kemudian bawah pokok betul. Bila kita datang kat sini, secara langsungnya kita boleh kenal juga pokok-pokok yang ada dekat dalam hutan kita ni. Bila masuk je kawasan hutan Lipo ni, sedih lah. Lalu je tengok sampah. Mungkin ni ke bukan orang yang buang kot kat sini. Mungkin monyet ke kera ke yang unggah sampah ni. Tak apa, kita tolong kemaskan balik sampah-sampah ni. Kalau monyet kepala hitam yang buat, kita kalau monyet yang biasa tu nak macam mana? Kita maafkan je lah. Sebab dia memang tak ada akal fikiran kan. So kita sambung perjalanan kita. Okey, dalam perjalanan ni kalau kita tengok, laluan dia memang laluan yang telah dibina dengan baik. So kalau hari hujan pun tak berapa licin lah kawasan ni. Kalau sampai sini kita kena mendaki sikit. Kalau nak mandi yang cetek-cetek dekat sini boleh, tak ada masalah. Tetapi kita nak cari yang trail, yang dalam sikit, ada kat depan. 400 ke 500 meter lagi baru sampai ke atas. Okey, sekarang kita berada di tengah-tengah jambatan. So sungai kita memang bersih. Jagalah kebersihan sungai kita. Tengok tu air dia jernih apa semua. Jadi kita kena hargai apa yang Allah telah kurniakan kepada kita. Tak ada panjang sangat, sikit lihatlah 50 meter macam tu dan selamatlah untuk semua. Kita teruskan perjalanan lagi untuk menuju ke atas. Okey, kita dah sampai kawasan Lata Kekabu. Memang tinggi lah dia punya air terjun dekat sini. Cuma kat sini kawasan larangan mandi. Jadi tempat dalam sangat dan mungkin bahaya. Tapi tak tahulah, kita tengok nanti kat atas macam mana. Oh dia. Kita dah sampai. Best lah mandi kat sini. Walaupun tak ada siapa yang terjun, kami 2 orang je terjun. Wakil Rai TV je yang terjun, yang lain tak nak terjun sebab sejuk. Tapi best lah. Air terjun dia, hui, memang boleh buat somersault. Memang terbaik bang. Kita keluar awal, sekarang ni dah hujan. Abang yang guide tu cakap dia dah bau hujan masa kat atas tadi. If anything happen, takut jugalah. Jadi kita berjaya keluar. Dah sempat salin baju tapi walaupun masa sekejap sangat kan, rasa macam tak puas lah. Selalu kalau macam tim Rai TV kalau pergi Waterfall Hunter, memang kurang-kurang 3-4 jam siap masak semua kan. Ini pergi memang pergi, terjun, balik. Tak apalah, okey lah. Alright, so kita ke destinasi yang seterusnya. Kita nak main kayak selepas ni. Jom kita main kayak. Let's go. Aktiviti seterusnya kita akan berkayak di Tasik Raban yang dahulunya dikenali sebagai Tasik Cederoh.
Kat sini jugalah tempat penggambaran filem Anna and the King dan beberapa iklan Petronas kerana landscape yang cantik dan suasana kampung yang masih kekal hingga kini. Baru je sampai di Tasik Raban, bukan Tasik Meraban-Raban cuaca pun baik, tadi hujan, sekarang dah okey dah. Sekarang ni kita ada satu aktiviti special, iaitu minum kopi di tepi Tasik Raban. Kita grind saja. Kalau tak Okay, kali ni saya nak buat satu kelas kopi. Yang kita pelajar je. Tapi first time kita gunakan mocha pot. Jadi kita tengok apa hasil dia. Jadi bunga ke jadi tak ada bentuk langsung. Jadi keren. balikkan terus. Ada jambatan gantung. Kita tak apa. Ratakan pakai tangan. Just ratakan. Jangan tekan. Kalau tekan, takut dia terlalu mampat, dan air tak boleh keluar. I see. Okay. Next semua kena buka. Atas ni. Yes. Selalunya nanti bisa buka. Yes. Okey, cantik lambat. Okey, ingat mana? Ini krim cantik ni. Krim mana tu? Itu yang manis. Okay, alright. So ni baru betul. Sekarang ni 60 ml untuk kita buat espresso. Pandangkan susu lah. Barista lah. Ada 60. Fresh press. Boleh jadi. Less macam ni sebab Kita dah rasa medium roast Brazil Santos punya bean. Dan sekarang kita nak naik kayak pula, nak pusing Tasik Raban ni. Larat ke tak larat kita nak bawa. Okey, sebab dah biasa main kayak, so semua pakai sendiri. Tak payah satu. Kita pakai sendiri je. Tak nak ada berselut sikit lah, tak kisahlah berselut-selut ni. Kalau tak nak berselut, jangan main kayak. Ready tu pula. Ready tu. Biar Arun seorang je lah yang kayu kan. Saya relax je lah. Okay, terima kasih Arun. Aduh, saya memang nak kuatkan lengan sebenarnya. Tasik Raban ni dekat bawah dia ada satu perkampungan. Yang sebelum ini memang ada perkampungan. Sekarang bila dia buat dam, dan kemudian dam itu menakung air, jadi semua penduduk yang ada kat bawah ni terus dipindahkan di Kampung Raban dekat atas sana. Tapi semua orang selamat Arun Alhamdulillah, tak ada yang ada kat dalam, tertinggal kat dalam lah. Okey, jangan risau. Bila kerajaan nak buat empangan kat sini, jadi bila air tu naik, so dia akan bagi tahu kepada penduduk kampung awal-awal. Tak adalah tiba-tiba je penduduk kampung kena bah macam tu jangan fikir bukan. Okey, kita dah sampai kat kawasan teratai kembang di Tasik Raban. Teratai layu di Tasik Madu. Itu baru betul. Itu lagu zaman-zaman zaman-zaman kenangan ni. Okay. Alright. Janganlah jatuh handphone aku ni. Okey, cantik ni. Ada satu cantik kat sini. Oh, atas kita ada jambatan kita main kat bawah jambatan ni. Ada orang dia macam geli tau, dia punya warna hijau tu. Dia bukan apa, sebab dia nampak macam mata-mata tau. Tambah pula kalau nanti dah boleh cabut dia punya biji-biji tu kan. Macam tu. Yang dah mati tu. Tak adalah geli sangat kan. Oh, cantik lah view kat sini. Tasik kat bawah ni. Orang lalu atas, kita lalu bawah. Orang lalu atas, kita lalu bawah. Atas laluan Oi. So kepada peminat-peminat fotografi kat sini memang best lah kalau nak ambil gambar. Aktiviti kayak ni memang pilihan terbaik untuk kita experience kecantikan bajaran titi wangsa di sekeliling kita. Airnya tenang dan suasananya sangat menyenangkan. Inilah alam ciptaan Allah yang mampu memberikan ketenangan buat kita bila kita travel. Orang depan, kita pun orang depan. Ini baru rem. Okay, dah lepas kita berkayak tadi, Kapten Harun dah kelaparan dah. Jadi muka pun muka kelap. sebenarnya adalah kita kena
penuhkan gastronomi dengan gastronomi yang ada. Ada mi kari diorang sediakan. Bukan calang-calang tau tourism Malaysia ni. Kita ingat tadi minum kopi je. Rupanya ada sekali juga diorang sediakan mi kari. Mr. Koji, Koji-san. Koji-san dia pandai makan ni, mi kari. Pakai tangan. Pakai sedu. Pakai sedu nampak tu. Ada mi dia. Kuah dia ceroi ke pekat? Kuah dia padu. Bukan ceroi Orang Perak buat kuah gulai, dia tak ada ceroi-ceroi. Tak ada ceroi-ceroi. Dia mesti pekat punya. Bau sedap makan dengan mi kari. Okey, jom kita layan mi kari. Okey, kita nak pergi ke restoran Suak Saudagar. Dia nak kena jalan sikit. Kita parking kat rumah orang, depan rumah orang. Lepas tu kena jalan sikit. Dah 2 tingkat ni rumah ni. Satu ni kat atas, kat bawah pun ada. Uish, tu ada berhidang dah kat bawah ni dengan tak malunya. Oh, di atas Ini orang lain punya kot. Okey. Memang Melayu klasik betul lah. Oh, tengok ada gambar-gambar. Oh, betul lah. Memang menggamit nostalgia balik lah. Dah letih-letih ni kan, tengok tilam macam ni rasa macam nak lompat. Sama nyong kelapa. Kalau orang utara cakap nyong. Ayat nyok. Orang KL cakap kelapa. Ini gulai kemahang. Ini ikan loma masak tauco. And then ini ikan tilapia bakar. Ini adalah yang paling rare. Siput sedut masak lampu. Silakan duduk. Macam bajaran yang kita tinggal takau. Itu adalah bajaran hitam hijau. Tadi berlimpah dengan gaya. Dia kurang kasar sebenarnya. Tapi yang sebenarnya tengok sini. Tengok sini. Siput ni sama umur dengan peramen. Sedut dia punya kulit depan tu buang Jangan momok sekali. Kosong. Tak ada. Punya kulit tu buang je dalam dulang tu. Tapi dari ni pun asam. Sama dengar. Jadi apa dia? Okey. Air asam dia. Dia beza dengan siput sedut yang biasa. Yang ni dia lagi kenyal. Kalau yang biasa tu kadang-kadang dia lembek. So yang ni dia kenyal. Cucu ikan. Tutup ikan apa bang? Ikan renik orang panggil. Ikan renik. Semua nama ikan ni tak ada dengar. Betul. Ikan ni orang tangguk. Oh, ikan halus-halus macam ni buat cucur. Saya nak rasa sikit ke bebek. Okey. Masam pun ada. Manis pun ada. Pedas tak? Tak pedas. Okey. Rasa nenas pun ada. Strawberry Sebab ada campur belimbing tadi, rasa masam sikit. Tapi sedap lah. Boleh makan begitu saja. Makan sejuk-sejuk macam ni. Memang boleh buat dessert juga. Sedap. Dia punya rasa masam tu, masin manis tu meletus dalam mulut kita. Boleh buat sambal juga. Dan kalau makan dengan ulam pun best. Kemudian kalau kita makan macam tu saja pun best. Kita dah 65 tahun merdeka. Kami rasa bersyukur kerana budaya dan warisan sebegini masih dapat dikekalkan dan tidak ditelan kemajuan yang kita kejar. Ada perkara yang kita perlu kekalkan untuk generasi yang akan datang supaya mereka tidak lupa akan asal-usul mereka satu hari nanti. Terima kasih kerana mengikuti konten kami kali ini. Jangan lupa next week ada sambungan seterusnya. Dan juga terima kasih kepada yang dah subscribe channel kami, okey? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum semua. Okey, hari ini saya dengan Kapten AA pula, dengan Kapten Harun. Kita ada Ritz-Carlton, ada Menara Kuala Lumpur, ada Menara KL. Teringat pula Menara KL yang Menara KL kat sana. Kita ke mana? Ke Lenggong. Lenggong. Ni dia buat daripada ikan Loma. Kalau korang sebenarnya tidur malam, kalau nyamuk banyak sangat, so dia letakkan kat sini ada ini namanya, apa namanya? Jaring. So sungai kita memang bersih. Jagalah kesihatan. Jagalah kebersihan sungai kita. Okey, ada drone sama dengan kita. Terima kasih sebab kami dua-dua naik apa? Kami dua-dua naik kayak pada petang ni. Tak ada orang terbangkan drone, tapi alhamdulillah ada geng kita yang tolong terbangkan dekat situ. Dia sebenarnya tim Iceland dengan tim Norway bawa semua drone yang ada. Jadi kita tak ada drone. Jadi kita gunakan drone yang ada sahabat-sahabat kita kan untuk dapat gambar putih-putih yang menarik. Okay, SN kena bagi bajet lah beli drone untuk kami. Kesian kami kat sini kan. Takkan pakai mini tu je. Dah lah tinggal 2 bateri je. Kami belum crash lagi tau. Okay, kita dah sampai dah. Restoran Sauk Sardagar. Suak Sauk lagi. Suak Sardagar. Saya punya kayak dah tersekat dah ni. Dekat rimbunan pokok-pokok ni. Kau tengok sini. Jadinya ingatkan boleh lalu tadi. Alamak, kita kena patah balik kejap. Jadi kita makan dulu sempena menghadap ke mana sunset? Sana sunset. Tasik Ray-Ban kita tukar nama. Jangan pakai Raban Ray-Ban Northway. Ray-Ban. Barulah English sikit. Barulah English sikit kan.